Assalamualaikum, salam Sarawakku sayang bersama dengan saya Syarul Yusri hari ini dan juga rakan sudah saya Profesor Awang Azman Awapawi dalam rancangan Randau. Apa khabar Prof? Sihat Prof di Baik, sana? baik. Alhamdulillah, sihat-sihat. Alhamdulillah. Okey, saya harapkan penonton di rumah berada terus di kaca TV anda selama 30 minit sebab hari ini kami akan membincangkan sebuah topik menarik sekali lagi berkenaan dengan peluang pekerjaan, peluang pendidikan dan juga cerita-cerita inspirasi yang boleh menjadikan inspirasi kepada anak-anak anda ataupun siapa sahaja yang ingin mungkin bekerja satu hari nanti di sebuah syarikat besar iaitu Malaysia LNG Group of Companies dan Petronas LNG Sdn Bhd. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu khas, tamu istimewanya, pengarah urusan Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia LNG Group of Companies, Petronas LNG Sdn Bhd. Itu dia Encik Muhammad Syazwan Abdullah ataupun lebih dikenal sebagai Laga Jengki. Apa khabar Encik Laga? Khabar baik. Terima kasih. Okey, saya harapkan Encik Laga terus berada dalam keadaan baik-baik, sihat-sihat dengan kita masih di rumah dan hari ini kita masih berstream untuk kita bersiaran ke udara di Randau. Encik Laga, terus pada topik kita pada malam ini tentang MLNG dan terangkan signifikan MLNG kepada pembangunan ekonomi di Sarawak. Silakan Encik Laga. Terima kasih Syarin. Berkenaan dengan Malaysia LNG ini ditubuhkan pada tahun 1978, sudah pun sekian lama. Mula beroperasi pada tahun 1983. Masa itu saya masih bersekolah lagi. Jadi kini kita sudah pun beroperasi selama 38 tahun. Di MLNG ini aktiviti kita sebenarnya ialah memproses gas asli yang dibawa dari offshore Bintulu untuk jadikan gas asli cecair, dan gas asli cecair ini pula kita eksportkan ke negara seperti Jepun, China, South Korea, Taiwan dan sebagainya. Dari segi pembangunan ekonomi, MLNG ini adalah penyumbang utama GDP ataupun KPNK bagi negeri Sarawak dan juga memberi peluang pekerjaan directly or indirectly kepada rakyat tempatan dan juga peluang perniagaan untuk rakyat-rakyat di Bintulu dan juga di Sarawak. Okey, satu penjelasan yang amat padat dan juga ringkas sebenarnya. Tapi kita akan terus cakap tentang peluang pekerjaan, peluang perniagaan selepas ni. Tapi saya rasa Prof ada soalan nak ditanyakan pada Encik Laga. Silakan Prof. Okey, Cik Laga, saya difahamkan Cik Laga ni berasal daripada Roban. Macam ni dari Roban ya, berada di Petronas. Mungkin boleh ceritakan sedikit untuk jadi inspirasi kepada anak-anak muda kita kat Sarawak tu. Okey, terima kasih Prof untuk soalan yang saya rasa jawapannya agak panjang. Sebab saya sudah pun berkhidmat dengan Petronas selama 33 tahun. So ceritanya akan panjang, tapi anyway kita bermula daripada asal. Saya dilahirkan di sebuah rumah panjang di Ulu Roban. Bukan dekat Roban saja, di Ulu Roban. 4 adik-beradik, anak kepada penoreh getah dan petani. Bukan petani moden, ini petani tradisional. Mendapat didikan awal di SK Ulu Roban. Selepas itu di SMK Kelakar masa sekolah menengah, dan dengan mendapatkan keputusan LCE masa itu LCE MCE. yang agak baik, saya telah pun dipilih untuk melanjutkan pelajaran dalam tingkatan 4 dan 5 di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang di Miri. So di Miri inilah mulanya timbul cita-cita, satu nak jadi seorang jurutera, kedua ingin menyambung pelajaran seterusnya ke luar negara. Sebab masa saya di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang ini, saya berpeluang untuk menyaksikan ramai rakan-rakan sekolah saya punya senior yang dapat beasiswa dan terus menyambung pelajaran ke negara luar. Itulah satu-satunya inspirasi yang saya dapat semasa saya tiba di kolej. Dan dengan nasib baik juga, bila saya sampai di kolej, saya dapat saya sudah pun diberi masa itu beasiswa kecil Petronas. So saya sudah pun terlibat dengan Petronas ini dari tingkatan 4 lagi.
Jadi selepas MCE, bukan SPM masa itu, MCE, dengan keputusan yang agak baik, agak memuaskan, saya telah pun ditawarkan beasiswa untuk ke luar negara, dan saya telah ditawarkan mengambil jurusan kimia, kejuruteraan kimia di Colorado School of Mines, Amerika Syarikat dari tahun 1983 sehingga tahun 1988. Sekembalinya saya daripada Amerika Syarikat, saya terus berkhidmat dengan Petronas, bermula di Miri. Selepas 2 tahun di Miri, saya berpindah ke Logi Baja Fertilizer, juga di Bintulu, ASEAN Bintulu Fertilizer. So saya bekerja dengan fertilizer ni, ada 3 kilang fertilizer di Petronas ni. Saya semua sudah bekerja dengan 3 ni. Ada 4, satu lagi agak Sabah, itu baru lagi, itu selepas saya keluar. So, saya dalam masa 15 tahun di kilang fertilizer ni, di Bintulu, di Kerteh, di Gurun. Tahun 2006 saya dipindahkan ke Malaysia LNG Bintulu. Seorang Sarawak selepas di Semenanjung selama dekat 10 tahun, ditugaskan kembali ke Bintulu. Tapi pada tahun itu saya dipindahkan ke Malaysia LNG sebagai General Manager Operations dan berada di Bintulu selama 4 tahun. Selepas 4 tahun di Bintulu, saya dihantarkan ke Australia untuk projek joint venture joint venture antara Petronas dengan syarikat-syarikat gergasi lain di Gladstone, Queensland, Australia. So saya di Australia selama 5 tahun. Selepas 5 tahun saya ditugaskan semula kepada satu lagi projek LNG, iaitu untuk commissioning and startup of Petronas the first one, Petronas Floating LNG 1 di offshore Bintulu pada tahun 2016. Jadi masa itu saya adalah ketua kepada kumpulan orang-orang Malaysia semua untuk commissioning and startup of the world's first floating LNG dalam tahun 2016. Sekarang ni kita dah ada 2 floating LNG. The second one baru saja siap di Sabah, I think dalam bulan Februari hari itu. Jadi selepas floating LNG tahun 2019, saya ditugaskan semula kali kedua ke Malaysia LNG sebagai Managing Director and Chief Executive Officer of Malaysia LNG. Mula-mulanya pada permulaannya tahun 2006, saya adalah seorang General Manager Operations. The second time balik ke Bintulu sebagai Ketua Eksekutif Malaysia LNG Sdn Bhd. So itulah cerita yang agak panjang. Saya sudah pun berkhidmat dengan Petronas selama 33 tahun dan saya sudah pun terlibat dengan Petronas ni dari tahun 1981. Sekian lama. So itulah cerita saya dengan Petronas ini. Prof, syarat dengan pengalaman dan syarat dengan cerita inspirasi yang kalau saya menonton sekarang ni, kalau saya nak muda yang ingin berkecimpung dalam bidang apa yang diambil oleh Encik Laga ni, memang saya rasa saya nak esok saya nak belajar terus dekat Petronas mendapatkan beasiswa ni sebenarnya. Satu panjang perjalanannya. Perjalanan cukup menarik sebenarnya. Okey, tapi apa pun Prof dan Encik Laga, kita terpaksa berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dengan soalan yang lebih menarik tentang peluang pekerjaan di Petronas, MLNG, dan selepas ini kita berjumpa lagi. Okay, kita kembali dalam Rencana Randau dan seperti mana yang saya katakan tadi, kali ini segmen dia bertanya tentang peluang pekerjaan dan juga bagaimana memohon beasiswa. Dan saya ingin bertanya dengan Encik Laga tentang pendidikan, penajaman pendidikan di Petronas. Mungkin beliau sendiri pernah memohon untuk tujuan dijadikan sebagai panduan kepada orang luar sana, bagaimana nak memohon. Dan selepas itu, ceritakan sikit Encik Laga tentang cara ingin bekerja di MLNG atau Petronas. Silakan Encik Laga. Terima kasih Encik Sarin. Mengenai ini satu soalan yang saya rasa akan banyak mendapat tarikan daripada penonton di rumah pada masa ini. Apabila soalan penajaan pendidikan ni akan ramai yang berminat. Agak berbeza sekarang
daripada zaman saya dulu semasa tahun 1980-an. Masa itu tak ada internet, semua kena isi borang masing-masing. Tapi sekarang ni kena pergi ke internet, itulah cara dia sekarang ni. Dalam program penajaan pendidikan Petronas ini, satu syarat yang paling penting sekarang ini ialah untuk mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam SPM. Itu satu syarat yang pertama. Penajaan pendidikan ni di Petronas buat masa ini adalah sangat kompetitif. Itulah sebabnya kita perlukan keputusan SPM yang cemerlang. Petronas sekarang ini mempunyai sebuah universiti yang tersendiri yang kita namakan Universiti Teknologi Petronas yang letaknya di Trono, Perak. Jadi di universiti ini kita ada berbagai-bagai jurusan, kejuruteraan, geosains, sains komputer, perikawanan dan lain-lain. Dan untuk permohonan penajaan pendidikan Petronas ini, anda bolehlah layari laman web yang berkenaan nanti, ada di di internet. Jadi sekarang ni prosesnya ialah termasuklah sekali dengan selection proses, kena temuduga macam nak minta kerja actually, kalau yang nak pergi ke overseas. Peluang juga masih ada sekarang ini walaupun tak sebanyak zaman saya dulu. Peluang untuk pelajar yang betul-betul cemerlang dihantar ke luar negara. Tapi macam yang saya bincangkan tadi, ini adalah proses yang paling kompetitif. Kita akan pilih yang betul-betul berkebolehan, berkemampuan, sebab tajaan ini akan menggunakan resource yang banyak, duit yang banyak, especially yang pergi ke luar negara. Berkenaan dengan peluang pekerjaan pula dengan MLNG ini ataupun dengan Petronas, dia akan adakan macam-macam kategori. Untuk kategori technician dengan operator, again, masa permulaannya dulu kita akan ambil lepasan SPM, tapi sekarang kita akan ambil dari tingkat diploma dalam kejuruteraan macam-macam lah, mechanical, electrical, civil, dan yang ada diploma dalam bidang ini kita akan masukkan yang kita panggil INSTEP, iaitu Institut Teknologi Petronas, yang terletak di Batu Rakit, Kuala Terengganu. Program ini adalah program untuk 10 bulan dengan INSTEP, dan selepas itu akan ditempatkan di semua anak syarikat Petronas, termasuklah MLNG. Termasuk MLNG. Untuk tahun ini kita pun sudah membuat keputusan untuk menampung keperluan kita. Kita tengah mencari dalam sekitar 20 orang untuk memasuki program training dengan INSTEP ini. Keluaran daripada sini akan dimasukkan dalam anak syarikat Petronas, MLNG sekali. Dengan juga ada yang berpeluang pergi ke offshore. Ini yang mungkin yang ramai penonton yang berminat ni. Offshore ni dia kata kerja tasik. Ramai yang minat kerja ke laut ni. Walaupun laut tu bergelora, tapi bagi dia itu adalah satu cabaran. Jadi bukan saja di MLNG, tapi juga di anak syarikat Petronas yang lain, termasuklah ke offshore. Tapi jalan ke situ adalah melalui INSTEP yang terletak di Batu Rakit, Kuala Terengganu. Okey. Bagaimana dengan lepasan ijazah kalau nak bekerja di Petronas tu, Cik Laga? Okey, ini satu lagi kategori yang lepasan ijazah. Lepasan ijazah pun kita memerlukan macam-macam disiplin. Disiplin kejuruteraan, geosains, logistik, perakaunan, administration, sumber manusia, macam-macam yang kita perlukan. Satu syarat yang kita letakkan ialah untuk semua kelulusan ijazah ini mendapatkan CGPA minimum 3.0. Itulah satu syarat pertama. Satu lagi syarat ialah
dikenakan membuat what we call is online assessment. Itu is the precondition. Selepas dapat CGPA 3.0, lepas online assessment, di screen semula, barulah kita panggil untuk temuduga. Temuduga ini akan diadakan merata-rata tempat, tapi pemohon ini adalah semua secara online. Kini tu siada hantar surat, hantar borang, siada. Semua online. Semua online. So jadi siapa-siapa yang berminat, pergilah online, masukkan resume sekali. Pihak HRM akan tengok semua dan kita akan masukkan dalam proses yang seterusnya. Tapi itu pun juga is very competitive proses sebab ramai yang meminta, tapi walau macam mana pun peluang itu sentiasa ada dari masa ke semasa sebab kita akan sentiasa berkembang, keperluan kita akan sentiasa ada dari masa ke semasa. So siapa yang berminat, silalah tengoklah di mana ada keluar iklan-iklan ke ataupun tunggulah vakansi yang ada. Tapi itulah proses dia untuk mendapatkan kerja dengan Petronas ini. Katakanlah pelajar saya berminat untuk buat latihan industri ataupun internship. Adakah ia untuk pelajar Petronas saja ataupun terbuka kepada semua? Barangkali Cik Laga boleh jelaskan supaya anak-anak muda kita dekat Sarawak di mana saja atau di Semenanjung ke boleh ni? Terima kasih Prof. Ini memang soalan profesor sebab dia banyak student yang perlu ambil praktikal. Jadi kita bagi isu praktikal ini Prof. Memang kita tiap tahun kita akan ambil student yang memerlukan sesi praktikal ini. So saya sebagai seorang student pada suatu masa faham bahawa praktikal ini penting bagi student universiti sebab masa praktikal itulah dia akan tahu apa sebenarnya, macam mana nak kaitkan apa yang dipelajari dengan apa sebenarnya yang ada di industri. Peluang ini terbuka kepada semua, bukan saja kerajaan Petronas, dia terbuka kepada semua pelajar seluruh Malaysia. Dan cara memohon sama juga online dan akan diproses by our HR. Dalam satu masa di MLNG kita akan ada mengikut keperluan juga, tapi kita pernah menampung sebanyak dekat dengan 100 practical student. Tapi itu semua tergantung kepada permintaan, keperluan daripada universiti semua di seluruh Malaysia ni lah. Tapi dia bukan semua universiti kita ada. UTP lah, UKM, semua kita ada. Okey, right. So kita dah dengar peluang pekerjaan, peluang bagaimana nak mendapatkan beasiswa ataupun mohon penajaan daripada Petronas dan juga tentang peluang internship ataupun praktikal di Petronas. Tapi selepas ni kita akan kembali sekali lagi. Kita akan bertanya dengan Mr. Laga tentang program-program CSR pula. Okey, kita kembali selepas ini. Okey, kita kembali dengan anda dan soalan seterusnya tentang program CSR Petronas Sarawak, terangkan sikit dan bagaimana Petronas membuat satu program untuk kelestarian menjaga alam sekitar. Silakan, silakan. Terima kasih Encik Sarin. Soalan CSR ini juga satu perkara yang kita memang something is very close to our hearts. Program CSR yang ada pada masa ini adalah Back to School. Tiap tahun kita akan adakan program Back to School ni untuk membantu anak-anak yang kurang berkemampuan. So kita akan bagi pakaian seragam untuk student yang berkenaan. Lagi satu ialah program outreach. Outreach ini kita akan pergi buat projek, antaranya ialah untuk menaik taraf sekolah. Kadang-kadang kita usahakan untuk mengadakan komputer. Program ini kita telah pun lakukan di Betong dan juga di Pelagos, Kapit. Dan buat masa ini, Petronas dalam proses telah pun menyumbangkan dana untuk pembinaan sebuah maktab rendah sains marah di Bintulu.
So harap-harap siapa yang berminat bolehlah dalam masa 2-3 tahun lagi masuk ke sekolah MRSM Petronas di Bintulu ni. Menarik, menarik. Sepanjang COVID-19 ni, barangkali Petronas saya kira banyak menyumbang kepada komuniti di Sarawak. Boleh Cik Laga ceritakan sikit, mungkin ada beberapa tempat kan, sebab peranan Petronas ni sangat dominan sebenarnya di Sarawak. Silakan Cik Laga. Ya. Terima kasih Prof. Dalam pandemik COVID-19 ni memang kita di Bintulu telah pun banyak menyumbang kepada frontliners, semua jabatan dan agensi kerajaan di Bintulu. Sumbangan kita adalah in the form of hygiene kit dan juga makanan kepada yang memerlukan. Baru-baru ini kita menyumbangkan dry foods kepada sebuah sekolah di Sebau kerana student ni di kuarantin di hostel. Dan satu lagi sumbangan kita ialah untuk menampung pembelian peralatan makmal PCR di Bintulu. Di Bintulu ni ada satu makmal baru yang dilengkapkan dengan mesin PCR. So, kita telah pun menyumbang untuk menyumbangkan dana untuk menampung pembiayaan makmal ini di Bintulu. Selain daripada itu, memang kita bagi macam-macam lah pertolongan di Bintulu ni dengan agensi kerajaan, frontliners, hospital, PDRM, Bomba, bahagian pejabat residen, KKM, semualah di Bintulu ni. Oh, okey. Jadi Prof, sebenarnya kita dapat banyak maklumat yang menarik pada malam ini daripada Mr. Laga tentang program CSR, dan ini memberikan satu juga gambaran bahawa sebuah company, sebuah syarikat besar juga bukan sahaja mementingkan aspek pendidikan dan juga peluang-peluang pekerjaan, tapi dari segi membantu, memberikan semula sumbangan kepada komuniti, itu penting. Jadi Encik Laga, dalam tempoh 30 minit ini kita dah mendapat perkongsian menarik daripada Encik Laga. Mungkin sebelum kita mulakan siaran, Encik Laga boleh berikan sepatah dua kata pada para penonton, mungkin yang ingin menghantar anak, mungkin yang ingin sendiri, yang ingin tengah menonton, yang ingin belajar ataupun mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Silakan Encik Laga. Terima kasih Syahin. Dengan peluang ini saya ingin menyeru kepada ibu bapa dan juga anak-anak muda sekarang ini agar tumpukan perhatian kepada pelajaran anda. Jangan putus asa. Saya juga seorang yang dari Rumah Panjang. Untuk yang di Rumah Panjang itu biarkanlah lupakan semua segalanya. Mesti pastikan anak-anak itu ke sekolah. Anak-anak ngajar anak sekolah. Nanti aku ada Rumah Panjang Ulu Roban, boleh masuk universiti, bekerja dengan Petronas. Tak patut orang bukan ada boleh nitiak aku jadi orang tahu berguna di Sarawak tu. So harap-haraplah semua di Rumah Panjang ni ya kebisik anak sekolah, anjur sekolah magang-magang, perangsang sekolah, ngambil kasidah tahu jadi lawyer, jadi engineer, and then bekerja lah dengan syarikat bakal Petronas. Nanti udah graduate jadi engineer, tidak persiapan senang. Ya, maknanya walaupun siapa saja, walaupun latar belakangnya susah, mak bapaknya petani yang moden kata kita, juga boleh berjaya dengan syarat ada semangat yang kuat, ada keazaman untuk berani untuk mengubah hidup mereka. Barangkali boleh jelaskan sikit lagi Bapak Saad tu. Ya, itulah satu semangat yang saya mau tanamkan kepada semua, especially masyarakat di luar bandar. Jangan putus asa, walaupun keadaan apa sekarang ini, usahakan teruskan usaha anda dan carilah apa cara jua pun untuk memastikan anda ada peluang untuk belajar setinggi-tinggi mana yang boleh. Terima kasih. Okey, jadi maka dengan itu kita sudah berada di akhir rancangan. Terima kasih diucapkan kepada Encik Laga dan juga Prof. Prof juga merupakan seorang individu boleh jadikan inspirasi, juga berada di Kuala Lumpur saat ini mengajar ramai orang dan juga terima kasih kepada kedua tetamu kita dan Prof rakan tugas saya, dan apapun saya harapkan penonton anda pada malam ini mendapat manfaatnya. Dan kalau anda ingin terus mengetahui tentang program-program ataupun peluang-peluang yang ada ditawarkan oleh MLNG ataupun Petronas, boleh layari laman sesawang mereka. Dan saya harapkan sesiapa sahaja yang ingin menghantar anak mereka ke
belajar dengan peringkat lebih tinggi lagi. Di mana-mana sahaja sebenarnya kita boleh mendapatkan beasiswa ini. Cuma yang paling penting tadi, minda, mindset kita kena ubah, mindset kita kena pergi ke arah lebih tinggi lagi, yang mana pendidikan merupakan salah satu cara untuk kita mengubah kehidupan kita. Okey, apapun, kita berjumpa sekali lagi pada minggu akan datang, dan saya harapkan segala yang kita kongsikan pada malam ini beri manfaat pada semua. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.